Jadi hari ini kita sambung iaitu muka surat 23. Ya, bahasa saya 23. Ini tajuk baru pula, ya. Sesudah kita membincangkan tajuk membicarakan mengenai anggota yang 7, ya, dari ibadah kita. Maknanya ibadah kita ini bukan setakat salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu dipanggil ibadah khusus. Bukan salat, puasa, zakat itu ibadah khusus, ya. Jadi antara satu ibadat dengan satu ibadat khusus itu jarak tu. Jadi kita juga jaga diri kita. Kita juga beribadah. Lepas kita solat subuh, antara subuh dengan zuhur tu berapa jam tu, itu masa itu pun kita dah jaga. Itu tipenya al-mufaraid. Antara zuhur dengan asar, zuhur sekejap kita sembahyang, 10 minit sembahyang, 10 minit dah habis. Nak menyambungkan asar balik satu ni, bagaimana jadikan hidup ini sebagai ibadah juga. Kita maghrib dengan isyak. Kita alhamdulillah yang malam ni maghrib isyak kita perlu dengan pengajian, ya. Isyak dengan subuh apa jam, apa berjalan juga kita. Jadi itu semuanya, ya, dalam hidup kita nak menjadikan supaya kita hidup dengan penuh ibadat. Ya, bagaimana Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku dah jadikan jin dan manusia kamu untuk ibadat kepada Allah. Tidak bertanyakan kita. Bermakna jadi kita 24 jam hidup kita ni mesti ibadah. Dan oleh kerana Tuhan kata kita ni pasal nak beribadah, maka Tuhan jadikan kita. Dengan sebab itu Tuhan jadikan kita, ya. Jadi kita masuklah kita menjaga. Kalau dulu kita menjaga anggota yang 7, ini pula kita nak sambung ni perkara kelakuan pula. Hari itu anggota ni kelakuan yang dicela, kelakuan hidup kita yang dicela. Ini sebut ini, ya. Bab yang pertama dia kelakuan cela ni, ya. Pasal pada menyatakan syarrul ta'am. Dalam bahasa Arab, syarrul ta'am artinya sangat loba atas makanan. Sangat loba atas makanan, ya. Itu tajuk pertama ni. Satu daripada kelakuan yang dikatakan tidak baik yang perlu dijaga ialah syarrul ta'am. Syarrul ta'am sangat loba atas makanan, ya. Mungkin orang tua kita dulu kalau dia anak dia mungkin lain macam makan, dia kata buruk makan, ya. Orang dulu sebut buruk makan. Buruk makan ada 2-3 urusan. Pertama, banyak makan. Ada yang kedua, makan bersepah-sepah. Ya. Makan bukan pada waktunya, ya. Jadi sini tengok apa itu dia bilang al-tasawuf ni. Ya, satu daripada kelakuan, ya, yang dicela pada manusia ni ialah loba atas makan. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Makan, tak makan banyak, ya. Makan banyak. Nabi kata kita makan, lepas itu berhenti sebelum kenyang berhenti. Kita dulu makan, dah sedawa berhenti, ya, sedawa. Ada sedawa berhenti, mak kita, ya. Sedawa itu berhentilah. Dia kata Nabi berhenti sebelum kenyang, ya. Berhenti makan sebelum kita makan. Kadang-kadang berhenti. Ya. Susah ni, ya. Kerana perut kita ni, dia kata tempat keluar bagi segala keinginan. Perut kita ni tempat keluar segala keinginan. Macam-macam keinginan tu daripada perut. Daripada perut yang kenyang ni, daripada perut ni boleh macam-macam keinginan keluar. Naik macam-macam dia. Daripada kenyang perut ni. Kerana daripada perut ni terjadi keinginan faraj. Keinginan faraj bila waktu kenyang, ya.
dia nafsu kuat. Ya, itu keinginan faras. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan, apabila kita nak makan, mengerasi keinginan nak makan, ya, dan keinginan nafsu dan keinginan jima, makan banyak, tak sama ini jima. Nusaya terjadi daripadanya sangat lupa kepada harta. Dia lupa nak pakai itu, nak pakai itu, tentu kena duit. Bila beli duit, maknanya dia pula nak membuat harta pula. Macam kita bulan Ramadan lah, yang lepas bulan Ramadan, macam-macam kita nak makan, ya? Bila kita pergi ke pasar Ramadan tu, rasa macam kita nak pindah ke pasar atau rumah kita kan. Itu semua nak kita beli. Kalau dapat dan kita masih berbuka tu depan kita tu, apa yang ada di pasar tu mesti ada rumah kita. Bila Allah tadi tengok cendol, tak ada cendol mak. Dia tengok tak ada cendol, tak ada terbayang kita ada cendol. Sekarang ada cendol durian kan, cendol durian. Terbayang. Tengok tadi bila nak makan, tengok tadi terbayang pun tambah. Besok tu bertambah tu. Semua dia. Jadi bila kita kena makan, katanya sudah betul berkenaan harta dan duit, rezeki dan pendapatan terlebih. Bulan Ramadan pendapatan terlebih pasal macam-macam makanan nak dibeli. Itu dia kata. Apabila kita keinginan kepada makanan, keinginan kepada ini sebut jima, maknanya keinginan kepada kemanikan nafsu kita, maka kita pun terdorong untuk lomba kepada harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu, keinginan nafsu dengan keinginan makan tadi, melainkan dengan harta. Dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Itu harta. Bila kita ingin itu, mesti harus harta. Ya, punya duit. Ya, seorang manusia ini dia kadang-kadang, ya, bila pasal duit ni dia susah nak keluar. Jalan lain boleh tu langsung. Salam, Assalamualaikum, apa semua, senyum, jumpa, dapat jadi pasal duit ada ke? Ngadik-beradik, tumbuh ke pasal duit. Ya, suka tu, pasal harta. Dan lain betul langsung. Ya, pasal duit tak betul langsung. Sesuatu kena bapak mati. Mas bapak hidup dia ada adik-adik semua makan sedang selalu menziarahi. Bila bapak dah meninggal, masa muka dia balik pasal pembagian harta dia tidak dipersetujui oleh salah seorang daripada mereka. Atau di antara mereka itu tidak berperhati dengan harta. Baik. Terjadi daripada ingin berharta itu, kemudian bila ada harta pula, sudah ada banyak harta, ingin pula kepada kemegahan. Ada tu nak megah. Ya, sudah banyak harta, nak tunjukkan dengan orang harta tu, pakaiannya ke, keinderaannya ke, rumahnya ke, semua sih. Kalau beli TV, kali tanya dia berapa inci paling besar TV. Kita berharta banyak, banyak. So nak kemegahan, nak megah orang puji. Dia kata ingin kepada kemegahan harta. Kerana sukar mahu mengusahi ia akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Nak usaha itu ada sifat nak harta, tapi tak ada. Dia bila megah, apa setiap harta bau dah orang kata begini, maka mendorong dia untuk bekerja lebih kuat sebab nak akan kemegahan. Kalau orang lain tu pakai motor 70 cc, dia nak 100 cc. Orang 100 cc dia tak apa lagi nak 200 betul dah. Ada orang tu terus sorry. Dia memang hari bekerja pada dia. Pasal jadi duit.
Jadi pasalnya harta, udah harta nakkan kemegahan, ya. Bila ada harta, nak menunjukkan kita harta, kita mesti buat sesuatu yang orang puji kita. Kemudian apabila menuntut dia kena harta dan kemegahan dan mendapat dia keduanya, maknanya dia bekerja usaha dan mencari kerja ini, ya, hingga dapat dia harta, kaya dia, lepas kaya, sudah dapat dia menunjukkan kelebihan dia, ini kemegahan. Dia dapat dua tu, niscaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Supaya diingat, bukan mana Islam tak bagi kumpul harta, bukan. Bukan Islam tak bagi nak tunjuk kemegahan, bukan. Saya suruh juga, kalau kita ada kita tunjuk, tak bolehlah kita duit banyak, harta banyak, dia bersikap buruk, dia kenyur, tak bolehlah. Duit kita banyak, dia kereta besar tu kita kecil pun, bunyi-bunyi dia, kejap nak tolak, kawan nak tolak apa semua, tak ada juga. Jadi suruh diawasi. Bila satu orang tu mempunyai dia berasal tadi makan menurunkan harta, lebih banyak harta menurun pada nak akan megah, kan? Bila dah ada banyak harta, dah dapat wujud kemegahan kelebihan dia, maka dia kata terdapat pada beberapa kebinasaan. Binasa apa? Binasa dari segi ibadat kita. Ibadat binasa, maknanya orang beribadat pahala tak ada. Binasa. Apa je sebab kebinasaan? Seperti riya. Apa ni riya ni? Menunjuk, riya akan timbul rasa riya. Kalau orang yang miskin, bagi tak ada riya, apa nak tunjuknya? Orang fakir miskin, dia terselamatlah daripada sebab dia. Atau orang yang hidupnya sederhana, tak ada pun nak tunjuk dia kelebihan daripada orang lain. Kalau orang yang tuan, awas, ya. Bukan Islam mendekat kelebihan tu, tapi disuruh jaga. Bila kita dapat kelebihan, kekayaan, dapat menunjuk kemegahan kita, ingat supaya ada perkara yang boleh menimbulkan kebinasaan. Binasa dari segi ibadat. Ibadat dibuat tapi tak dapat pahala. Tak ada pahala di akhirat. Itu nanti hari kalau ada orang yang dia tu macam orang yang bankrupt, bankruptcy, ya, yang bankrupt. Maknanya dia bekerja tapi tak beribadat. Dia puasa tapi tak ada pahala di akhirat tu. Tengok mana pahala puasa saya. Dia sembahyang, dia bersedekah, banyak dia bersedekah. Dia kata orang lain ada pahala sedekah, dia tak ada pahala sedekah. Binasa pada itu. Dengan sebab tak jaga kelakuan. Macam Nabi pernah dia jalan pada dengan sahabat, lepas sembahyang jalan, sahabat lalu kubur. Sahabat itu dia pernah ini kubur dua perempuan ni, kubur ni selalu datang masjid kita, rajin berjamaah, dia baca Quran, kadang-kadang bersembahyang sunat banyak ni, puasa sunat. Salah satu kubur tu, Nabi saya spontan cakap, ini ahli neraka. Nabi kata, terkejutlah sahabat ni, apa pasal ahli yang berkata betul, betul dia datang sembahyang berjamaah apa ni, tiba-tiba Nabi kata ahli neraka. Tanya Nabi, apa sebab? Dia kata dia ni betul lah tu, tapi di luar dia mengacung manusia, namimah, melagi-lagi manusia. Mana dia mengumpat saja, mengumpat sini, beritahu orang sana, orang kata begini, beritahu orang sana pula, dia kata orang kata dia begini. Ada orang Melayu, itu kerja dia di luar, tak saya langsung kerja tak bergaji, tak ada penat pun, tapi habis bayar neraka. Maknanya amal ibadat dia buat tu tak dapat ganjaran. Kita minta supaya kita dia dengan pada neraka dia nak masuk syurga, kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bulan puasa, bulan Ramadan kita doa tu, dia minta keridhaan Allah supaya kita masuk syurga.
dan minta lindungan Allah supaya kita masuk neraka. Tapi ibadat dia buat tapi neraka belum masuk. Misal maknanya di luar ibadat tu dia tidak dapat menjaga dirinya pada kelakuan-kelakuan yang membinasakannya. Contoh seperti dan takabur. Takabur apa? Orang ibu tahulah cakap takabur. Kita pun biasa cakap takabur. Mengusahkan diri. Aku dah ini. Aku dah. Tak ada orang macam aku. Itu takabur. Kebanyakan aku lah yang lebih pandai daripada dia. Aku tahu semua. Takabur itu. Aku tahu semua. Tak tahu semua. Allah yang mudah pada Allah. Dia boleh tahu semua. Dan juga sifat dan dengki. Sifat dengki ini sifat menasihkan. Bila sudah dia mendapat kekayaan, dapat kemegahan, dia tak boleh sedikit disebut kata dia, mengata kelemahan dia, dia akan cakap, dia balas, dia dengki orang tu, dengki orang. Dan berseteru, bermusuh dengan orang. Berseteru, mana bermusuh dia kata apa, tak payah tu, saya ada duit, tak payah kawan dia tak apa. Tak itu pun dia tak ada benda-benda dia, saya boleh hidup sendiri. Orang yang mudah mempunyai harta banyak, dia kemewahan, semuanya ada, maka dia akan timbul sifat-sifat hidup berseteru, bermusuh dengan orang. Sebabnya dulu kalau para ulama ahli dia, bila dia malam nak tidur, dia muhasabah diri. Nak tidur belum pejam mata kejam kelip mata dia fikir, daripada pagi dia apa saya buat, ibadah saya sempurna tak pada waktu sembahyang sempurna, adakah dia hutang orang ke, ada bayar ke, adakah dia tipu orang ke, adakah dia menghantar orang ke, adakah dia musuh orang ke, adakah dia buat sesuatu yang orang terkira nantinya benci dengan dia ke. Maksudnya dia disebab Allah. Kalau hubungan manusia besok dia minta maaf. Dan lain-lain daripadanya daripada kebinasaan ini, kebinasaan atau kebinasaan yang boleh merosakkan ibadat dia. Perkara yang merosakkan ibadat melalui kelakuan, melalui kelakuan. Dulu melalui anggota, ini melalui kelakuan kita. Kelakuan yang timbul ini sebab apa? Disebabkan kita banyak harta, kemewahan. Macam mana ada asal, macam mana kita boleh berharta ni? Waduh, kita nak makan, tak ada duit, kita bekerja cari duit, banyak duit kita, makan dan sebagainya. Asalnya itu berupa pada makanan yang mendorong seorang itu dia mencari harta lebih. Dan harta lebih timbul kemegahan, kemudian dia tak dapat melawan nafsu dia daripada perkara yang menyaksikan. Dan tempat keluar semuanya itu tempat keluar timbulnya kebinasaan tadi, riya, takabur, dengki, berseteru dan lain sifat, asal puncanya daripada perut. Punca asalnya perut lapar, nak makan banyak, nak makan macam jenis, dia bekerja macam-macam cara itu mendapatkan harta. Dia bekerja banyak hartanya, banyak orang lain, dia pun akan kemukahan, menunjukkan bagi timbul sifat dia dan sebagainya. Dari sifat-sifat itu dia berpunca daripada perut. Sifat-sifat ini asal di kaki dia, orang asup ini, orang mandi dia kaki halus ini, berasal daripada perut. Cuba kalau dulu seorang ulama Al-Sufi, Abul Hasan Asy'ari, dia masa buka, waktu buka dia terkali kita buka, bila menghadap keindahan makanan yang banyak tu, sebelum buka, sebelum masuk waktu, dia boleh banyak menangis. Tiap-tiap kali buka mengalirkan air mata. Kita sonok kan, ada orang nangis.
Terima ada anak saya menangis. Dia menangis. Dia nak bawa tu cara. Pergilah beli kedai. Balik keluar pukul semua punya kuah je dia. Macam cara tak ada. Tinggal. Kalau dah pergi dah untuk terjadi tiba kuah. Kalau terjadi yang dia kuah tinggal tak apalah. Boleh cecah gula ke ikan bilis ke boleh lah ya. Ini kuah kata dia. Apa baru terjadi? Dia cecah apa? Menangis. Pasal apa tinggalkan nangis tu lah. Tapi dia ni bahasa syar'i ni dia bukan menangis tu. Dia menangis memikirkan banyak yang makan. Rasulullah dulu ibadatkan banyak sampai ke buka kaki. Dia makan hanya buah tamar, air zat buah tamar je. Angkat sedikit roti kering buah tamar itu makan. Ibadat banyak. Aku yang begini banyak makan ni tak tahu boleh kan ibadat banyak. Dia fikir. Hai Allah bagi aku banyak rezeki. Boleh kan aku pada Allah ni? Nabi dulu ya, kita dia kekasih Allah ya, dia sudah masuk syurga ya, mana apa dia dah dia boleh tuan lagi kan makbul berdoa ni. Tapi dia makan sikit berbuka buat tamat berbuka insyaAllah banyak tapi ibadat banyak sampai Aisyah kata dengan Rasulullah aku tidur katanya. Aku terkejut tengok Rasulullah sembahyang tidur lagi. Aku tunjuk terus bila dia tidur sampai dia tak tahu Rasulullah dia tidur. Tapi Aisyah tak segera bila Rasulullah tidur. Mana banyak dia ibadat. Dia memang dia menangis. Rasulullah kesian dia hanya makan itu tengok ibadatnya aku banyak macam ini makan tak dapat aku ibadat Rasulullah. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Mana bagi Rasulullah lapar itu baik. Dulu saya cerita bagaimana suatu ketika Jibril alaihissalam tanya Rasulullah, tanya Nabi. Jibril tanya Nabi, wahai Muhammad, adakah engkau hendak menjadi orang kaya seperti Qarun? Qarun kaya hati sampai buat anak kecil pun dipuding bahan maksudnya. Adakah engkau hendak menjadi kaya? Aku jadikan kau tu kaya seperti Qarun. Ataupun Nabi Sulaiman AS, ataupun kau jadi miskin seperti Nabi Ayub AS. So pilih. Nanti kaya ya, macam Qarun, atau Nabi Syukur Basah seperti Nabi Sulaiman yang boleh perintahkan angin, syaitan boleh panggil suruh bekerja, jin suruh bekerja. Sulaiman macam kuasa mempunyai harta kekayaan ya. Atau miskin seperti Nabi Ayub AS. Kalau kita soal macam itu, orang tanya kita lah, nak dia kaya miskin? Mesti tak ada orang yang miskin. Semua dia kaya ya. Tapi Nabi kata, Nabi tak jawab, tapi tak disebut dia nak jadi kaya ke atau dia nak miskin. Nabi sebut, Nabi kata, aku lebih suka sehari kenyang, sehari lepas, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Aku lebih suka, dia kata, kalau dapat sehari kenyang, hari kenyang, besok lapar, besok kenyang, besok lapar. Sebab bila aku kenyang, aku akan bersyukur dengan Allah SWT. Syukur itu ibadah, syukur. Dan bila aku lapar ya, aku sabar menghadapi ujian Allah. Kalau sabar itu ibadah besar paling tidak begitu ya. Itu sekali ini Nabi membesarkan. Nabi suka akan pekerjaan lapar, suka lapar. Maka bersabda Nabi, dia Nabi, ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala
minal ju'i wal atash. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar. Maksudnya Allah suka orang yang lapar. Sesuai sunat lepas Ramadan puasa. So puasa Isnin, puasa Khamis, sunat. Ya, sekurang dia Senin Khamis. Atau awal bulan, hujung bulan. Ya, puasa hari putih 14 bulan tengah bulan. Banyak puasa-puasa sunatnya ada. Nabi kata ya, artinya dia ada pekerjaan lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Sebab bila waktu lapar dahaga, dia ingatkan Allah. Dan sabda ya, Nabi SAW kata, Sayyidul a'mali al-ju'. Sayyidul a'mal al-ju'. Penghulu segala pekerjaan itu lapar. Lapar ini bukan lapar sampai tak nak bangun. Maknanya kita jaga kekenyangan pada kekayaan. Kita tidaklah. Maknanya kita jaga kekenyangan. Maknanya kita makan hanya untuk buat ibadah saja. Itu maksud. Penghulu segala pekerjaan itu lapar. Bila lapar, dia ingatkan Allah. Ibadah. Ya. Dulu ada apa? Kajian ahli sains ya. Ya, dia boleh mengurangkan makan 2/3 ya daripada biasa. Ya. 2/3 kalau 3 pinggan tu, 2 pinggan tu. Dikurangkan. Ya. Atau 3 suap, 2 suap. Orang yang berumur 50 tahun dia boleh mengurangkan separuh daripada makan biasa. Kalau biasa misalnya 2 pinggan, sepinggan, atau biasa sepinggan penuh, dia setengah pinggan. Boleh bagi 50 tahun. Orang yang 60 tahun ya, dia boleh kurangkan 2/3. Ya, 2/3. Dia daripada 2/3 kurang. Itu orang 60 tahun. Tapi syaratnya ia dalam makanan itu mesti mengandungi zat, ya, mengandungi zat, ya, makanan yang berkhasiat, berkualiti, ya. Sabda Nabi SAW lagi, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah ibadah. Berfikir, bertafakur. Ya. Kan ada upacara resmi kerajaan, kan ada upacara resmi bertafakur. Orang kafir dia ada bertafakur, dia diam. Orang Islam dia bertafakur memikirkan kejadian Allah. Allah SWT dijadikan dia, memberikan langit, jika bumi, betapa besar kekuasaan Allah. Berfikir setengah beribadah, wa qillatut ta'am hiya ibadah, dan sedikit makan itu ia satu ibadah. Sedikit makan itu satu ibadah. Tapi hari ini orang dah pada faham dah. Ya, orang kampung boleh tahu dah. Dulu ada di pakar perubatan tahu, makan banyak ni, makan itu makan banyak penyakit. Makan nasi banyak pun boleh mendatangkan kencing manis. Pasal apa dalam nasi itu juga ada gula, macam-macam. Makan buah-buahan banyak pun boleh menjadikan seorang itu penyakit. Buah-buahan tiap-tiap benda itu soal jadikan dia suruh sederhana. Kulu washrabu, kulu dalam Al-Quran, makanlah kamu, washrabu, minumlah kamu, wala tusibu, jangan berlebihan. Ada orang makan buah dogong masa itu bawah dia lupa 3 kilo sekali, 3 kilo sekali, 3 kilo makan, lepas itu masuk hospital. Kau pun cek udah darah lebih, darah pun manis juga. Gula, lebih gula.
Pada buah pada gula juga. Allah jadikan makanan bagi kita. Ya, dia tak hidup tu ada Tuhan bagi rezeki. Dan dalam batu pun ada rezeki dia, kita tak boleh makan batu. Tetapi Tuhan kata wala tusrifu, jangan berlebihan. Tuhan suruh kita makan makanan yang berkhasiat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah kamu perkara yang baik, yang kami beri rezeki pada kamu, betul kan? Ada dalam ayat lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi ini, tetapi benda yang halal, tayyiban dan baik. Tayyiban baik, halal tayyiban, halal. Halal itu halal. Kalau tayyiban itu baik, baik itu mana tu? Berkhasiat. Bukan barang yang tak elok, barang yang lama, barang yang kotor, berkhasiat, berkualiti, yang mendatangkan kesihatan. Ya. Ini katanya ibadat, berfikir itu setengah ibadat, setengah berfikir ibadat tapi setengah. Tapi sedikit makan itu satu ibadat. Kita rasalah bila kita berpuasa, masa kita berbuka, kita makan banyak-banyak. Pada dasar kering buat di atas sandal di tiang rumah, di tiang rumah dasar kering Allah. Ada soalnya kita jawab, kita nak menurunkan makanan kaya itu, ya, ada lambat semakan. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum jum'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Hadis. Afdalukum indallahi ta'ala atwalukum jum'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Apa artinya hadis tadi? Artinya Nabi kata yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala yang lebih lama kamu dapat. Ya. Tapi ada hal lain yang Nabi tak bagi pula. Kalau tak makan langsung, tak buka langsung, tak boleh juga. Jadi pada maknanya lebih lama dapat tu lebih baik, ya. Tapi jangan sampai tak makan langsung, ya. Yang lebih afdal daripada kamu sisi Allah Ta'ala yang lebih lama kamu dapat dan berfikir, dapat dan berfikir. Dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Wa abghadukum ila Allah Ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Dan dibenci oleh Allah seperti kita ni makan banyak. Kerana dia bukan di waktu makan, tak waktu makan, waktu duduk, waktu tidur, TV pun ada masa jadi dah makan tadi, dah makan nak duduk begini waktu TV makan. Lepas tu ada kawan dalam makan, itu saya mikir tiap-tiap makan dia. Jadi yang lebih afdal lebih lama dapat, yang lebih dibenci banyak makan. Bukan makan tak boleh, makan boleh, jadi jangan makan. Tuan suruh kudu makan, wasrabu minum, wala tusrifu yang berlebihan. Dia kena berhenti. Atau yang baik sudah makan sebelum kenyang berhenti. Kita tak bersungguh ni dapat rasa kenyang berhenti. Banyak minum pun tak boleh, ya. Banyak minum.
dan banyak tidur. Banyak minum ni kata Allah kita dibagi pada 3 ya. 1 ruang untuk makanan, 1 ruang untuk nafas, 1 ruang untuk minuman air. 3 ruang. Nah, itu tuan jadikan. Kalau ruang makan tu lebih sangat, orang sakit pun ya. Air minum banyak pun gitu juga kita sakit. Lebih manis dah sikit, air banyak dah susah nafas. Pasal dia 3 ruang tu sudah diambil di kawasan pernafasan, ya, kawasan makanan, tak bernafas ya. Banyak tidur, itu pun dia benci, banyak tidur. Kalau bulan Ramadan, tidur tu dapat pahala macam pahala bertasbih. Bagi orang pasal yang macam mana tidur, dia dapat pahala tasbih tu ya. Dia tidur ya, dengan niat nantinya tidur ni supaya kan aku dapat bangun tengah malam untuk dia boleh ya, tidur lepas Isya, lepas 8:20 Isya kan pukul 9 dah tidur. Ya, tidur ibadat, tidur pasal tidur kadang pukul 1 atau pukul 2 nak bangun dia mulai itu tidur ibadat ya. Bulan Ramadan tidur tu tasbih. Orang yang berpuasa, orang berpuasa tidur tasbih. Tidur ni selain daripada untuk dia bangun tengah malam, yang kedua bila tidur dia dapat menutup mulutnya, tak ada mengatur orang 4 orang, menutup mata tak melihat perkara yang haram, menutup telinganya tak mendengar perkara yang haram. Ada pada tasbih. Apa pahala? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu adama wi'a'an syarran min butnihi hasba ibn adama luqaymatun yuqimna sulbahu. Artinya tiada memenuhkan manusia akan bijana itu bekas ya, yang lebih jahat daripada perutnya. Yang lebih kosong. Tiada mana memenuhkan bijana. Ni siapa penuh sampai bunga tu, itu katanya lebih jahat ya. Memenuhkan bijana ya, yang biar memenuhkan bijana bekas tu ya. Abang kuat tu tak apa ya. Bijana kan tu, bijana bekas kan. Tapi katanya memenuhkan bijana yang tak baik, iaitu memenuhkan perut. Memadai akan manusia oleh beberapa sebab yang membetulkan akan tulang belakangnya. Kita tak boleh kosong perut. Bila kosong perut, apa masuk? Angin. Bila angin masuk, dah pun sakit belakang. Ya, sakit belakang itu dorong pula. Angin, buang angin. Makan tak ada, angin masuk ya, ada makanan. Itu katanya memadai beberapa sebab ada makan sikit bentuk dan tulang. Kita kalau ini tak boleh kita makan macam kita muda dulu ya. Muda bertambah ya, muda bertambah, kita muda tua pun bertambah juga. Boleh membetulkan akan tulang belakangnya. Menyebut akan segala hati ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ya. Kita ini ada menyatakan bahawasanya maknanya memenuhkan perut ni ya, adalah satu perkara yang tidak baik. Ada lain tak apa, memenuhkan bejana apa-apa tak apa, tapi kalau bejana boleh kosong, memenuhkan banyak kosong masuk pun langsung itu ya. Jadi memadai manusia ini makan dia makan ya. Saya pergi makan, pergi kursus ke bengkel mana 6 kali makan. Pagi makan, pukul 10 makan ya, pagi sarapan pagi. Lepas itu apa lagi namanya, minum pagi, minum rehat tu, tengah ni makan, dan petang makan pada petang lepas maghrib makan nasi. Lepas tu pukul 10 makan lagi 6 kali makan.
Dan dia tu itu, kalau pembukaan hotel tak sediakanlah makanan tu, kita komplain, apa ni, mana makan ni? Patut syukur malam kan, dia tu kan, ya. Tapi orang pergi Mekah bagus, Mekah makan kalau muassasah tu 2 kali je, ya. Makan tengah hari, tinggal makan malamnya, pagi makan sendiri. Ada pula, ya. Macam mana kita dapat lihat pun kita, ya, sedap ibadat. Baik, tuan-tuan sekalian, kita ketiga itu, ya, akan datang kita tak habis ni, ya. Yang ke-10 tak habis, akan datang kita baca lagi, ya. Faedah berlapar akan datang, faedah berlapar, insyaAllah.